Okey, baik. Kita bersama dengan Encik Habil yang akan berkongsi lebih banyak informasi lah berkaitan dengan ketam hari ini. Ya, betul. Okey, Encik Habil. Habil, kalau kita lihat di hadapan ni ada 4 jenis ketam yang berbeza. Betul? Okey, mungkin Encik Habil boleh terus kongsikan antara jenis-jenisnya. Okey, pertama sekali saya nak kenalkan ini adalah ketam bunga. Okey. Dan ini ketam nipah. Itu ketam lembut. Okey. Yang ini kita panggil snow crab. Dan ini Alaskan king crab ataupun king crab. Okey, baik. Ini ketam lembut ni adalah spesies ketam nipah juga. Yes. Okay, Sebenarnya ketam lembut tu adalah ketam nipah yang baru salin kulit. Adakah yang orang katakan sebagai soft shell crab tu adalah yang itu? Ya, betul. Inilah dia soft shell crab. Okey, baik. Saya nak tanya Encik Habil juga sebab biasanya kalau pergi pasar, mak saya yang beli ketam, saya tak pernah beli jujur. Awak pernah beli? Tengok-tengok. Okey, kalau ketam batu ni, kalau nak pilih ketam dia, yang biasa orang belilah ketam batu. Macam mana nak pilih ketam batu ataupun ketam bunga ataupun ketam nipah? Tipsnya. So, tips nak pilih ketam yang fresh. Pertama sekali bila kita pergi kat pasar tu, kita try timbang dengan tangan dulu. Okey. Biasanya ketam yang fresh ni dia akan rasa padat berat. Lepas tu saya ambil satu boleh? Boleh ambil satu. Saya pun ambil satu juga. Kita tengoklah dia punya badan dia tu yang sugi kan. Tunjuk pada penonton. Lepas tu dekat kita terbalikkan dia dekat belakang kita ada nampak ada bentuk tiga segi macam ni. Okey, biasanya kalau kita pergi pasar kita nak pastikan dia ni masih lagi intact dengan kuat. Masih kuat lagi. Kalau dia dah terkeluar macam tu biasanya dia tak fresh dah. Hanya seringkan-ringkas mungkin kita ketuk ke ataupun tekan-tekan. Kita cuba tarik perlahan-lahan. Tarik. Kalau nak tarik tu pun susah, kita tahulah dia fresh. Tapi ada orang saya tengok dia selalu picit-picit macam ni. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Okay. Kita just make sure dia tak longgar. Lepas tu kita rasa dia macam padat. Itu bermaknanya isi dia masih banyak. Macam dua-dua padat. Lepas tu satu lagi, kita try bau dia. Okay. Dia masih ada bau laut. Okey. Perasan ada bau laut kan? Kalau bau laut tu bagus. Kalau dia dah ada bau busuk-busuk tu, faham-faham je lah. Okey, ini ada beza tak kalau yang ada kebiruan sikit yang macam coklat-coklat ni sikit? Ada beza? Sebenarnya kalau kita nak tengok perbezaan dia, kita terbalikkan, kita boleh membezakan dia jantan dengan betina. Okey, yang Sugita pegang ini jantan. Dia ada beza. Okey, tunjuk penonton je macam ni. Ini betina, ini jantan. So bentuk dia tak sama. Lain. Ya. Yang betina dia punya tiga segi tu besar. Lebar lagi lebar lagi. Yang jantan dia kecil je. Okey. Even colour pun ada beza sikit. Betul. Saya kira kaedah yang sama juga untuk ketam nipah juga. Betul. Baik. Mungkin kalau kita tengok yang di sana pula, itu mahal harganya tu. Dan tapi kita nak tanya juga, adakah mahal beratus-ratus tu juga menandakan ianya lebih sedap, lebih premium? Atau setakat harga je, Cik Bil? Okey. Sebenarnya kalau orang yang tak pernah makan king crab ni, susah kita nak bercerita dekat dia sedap ke tak sedap. So the only way nak tahu tu kena beli, kena try. So rasa dia ada manis-manis dan isi dia banyak. Okey. Boleh angkat tak boleh. Ke tapi dia berduri sangat? Tips lah kalau nak angkat king crab ni, kalau boleh pakailah sarung tangan sebabnya dia punya duri ni tajam. Boleh sakitlah tangan, boleh luka tangan. So ini adalah Alaskan king crab. Betul. So kalau kita terbalikkan perlahan-lahan macam ni, kita boleh nampak sebenarnya isi dia banyak dekat kaki dia. So isi dia sebenarnya sampai ke kaki dalam. Okey, maksudnya sampai sini lah. Sampai sini betul. Maknanya dia punya daging isi tu memang banyak lah. Kadang kita takutlah orang tak faham kenapa harganya mahal. Rasanya dan isinya juga banyak lah, berbaloi. Sebenarnya pada saya berbaloi sebab bila kita dah masak tu, bila kita dah gunting satu-satu, kita tengok isi dia gebu keluar. Dan ada orang tanya saya lah, dekat dalam badan ni ada isi tak? Tak ada sebenarnya. Sebab selepas kita dah potong, basically isi dia kat kaki je. Okey, faham. Padahal kalau saya tengok di mana buffet-buffet yang premium, dia hidangkan kaki je. Kaki saja. Sebenarnya bila kita dah potong tu, dah tak ada apa dah. Okey, dan sebenarnya Alaskan king crab ni ada yang lagi besar. Ni tak adalah saiz besar. Bagi kita ialah besar. Pada saya tak besar lagi lah. Okey, baik. Dan yang di hadapan itu adalah snow crab. Itu nama dia ketam salji. Okey, snow crab ni dia berasal daripada laut Greenland. Okey. Dia nampak macam sama spesies dengan king crab, tapi sebenarnya tidak. So isi dia lebih sedikit dan isi dia tidak semanis king crab. Okey. Saya nak sentuh boleh? Boleh. Dia tak tajam pun. Ini tak tajam. Dia biasa je. Okey, baik. Dan bila nak saya ada juga terbaca kan mengenai ketam ni, isi dia kalau kat tengah lain rasanya, mungkin manis. Betul. Kalau kat tepi kat kaki-kaki dia lain rasanya. Jadi mungkin Encik Habil boleh kongsikan untuk ketam nipah dan ketam batu, macam mana kita nak ketam nipah dan juga ketam bunga. Betul ke isi dia kat tengah ni lagi manis daripada kat kaki tu?
Ada orang kata isi dekat badan lebih manis. Ada orang kata isi dekat kaki lebih manis. Itu cita rasa masing-masing sebenarnya. Betul. Macam saya suka isi kat badan. So ada setengah orang suka isi kat kaki lah. Preference masing-masing. Baik. Tapi memang ada perbezaan rasa. Dan saya tak nak ketinggalan lah sebenarnya untuk kita soft mungkin tentang soft shell crab ni. Dia dari segi tekstur, cara makan dan sebagainya. Apakah keistimewaan soft shell crab? Kadang-kadang ada peminat-peminatnya ni. Soft shell crab ni sebenarnya sangat senang nak dicuci sebenarnya. Basically dia just buang yang ni je. Lepas tu kita cuci dia. Lepas tu sama ada kita nak potong, nak belah dua pun boleh, tak nak belah dua pun boleh. Dan dia punya kulit tu semua kita boleh makan. Ini satu lagi soalan yang mungkin juga menjadi pertanyaan. Bila dah beli ketam kan, lepas tu kita dah letak dalam freezer, boleh tahan tak dia punya freshness tu orang kata, ataupun kualiti dia akan jatuh? Macam mana cara kita simpan ketam tu, Encik Habil? Kalau boleh pastikan suhu tu negatif 18. Sebab itu adalah suhu yang perfect untuk nak simpan seafood. Tapi bila kita nak masak tu, biasa kita akan keluarlah beberapa kuantiti kan. Kalau boleh keluarkan kuantiti yang nak masak je. Jangan keluarkan semua. Sebab bila kita keluarkan semua, tiba-tiba kita tak jadi kan. Lepas tu kita simpan balik, dia punya freshness tu dah hilang dah. It's because kita dah defrost dia. Baik. Itu cara untuk kita simpan dan kekalkan kesegaran dia. Betul. Fahrin Ahmad, awak nampak saya tengah tengok yang di visual tadi tu, cara siang ketam. Pandai siang? Tu dah cara cucu belajar je kat tu. Tapi Cik Habil, selalu bila bercakap pasal ketam ni, kadang-kadang orang kata ada musimnya, ada harga yang berbezanya, mudah ke susah ke nak dapat. Mungkin dia boleh diperjelaskan kepada penonton. Biasanya orang yang selalu pergi pasar, selalu peminat ketam, dia tahulah ketam ni biasanya orang cari pada bulan penuh. Faham. Sebabnya bulan penuh tu, waktu itulah ketam isi banyak. Baik. Dan waktu tu juga mungkin mahal sikit. Dan Encik Habil, mungkin bagi mereka yang sedang menonton sekarang ni nak mencuba mungkin Alaskan king crab, snow crab ataupun apa-apa jenis ketam, bagaimana boleh mereka menghubungi Encik Habil? Boleh pergi ke kita punya Instagram @HLMartHQ. So di situ kita ada nombor customer service kita dan gambar-gambar kita letak tu semua menu kita. Daripada ketam dan semua jenis seafood. Kesegaran terjamin InsyaAllah. Baik, dan seperti yang kami dah kongsikan tadi penonton, hari ini di WHI kami bawakan anda Cik Fiesta Ketam, pelbagai menu berasaskan ketam. Jadi kami nak juga tahu apa antara menu kegemaran anda. Mungkin kan ada menu luar biasa yang tak pernah kami dengar ataupun cuba. Boleh anda kongsikannya. Dan juga ni Sugi, tips-tips masak ketam. Mungkin ramai lagi masih kurang jelas. Selalu kita ni kalau ketam kita malas nak renyah-renyah, kita pergi kedai kita makan aja. Tapi kadang-kadang buat sendiri ni lebih sedap dan lebih berbaloi lah orang kata tu. Baik, jadi terus bersama kami sepanjang seketika 1 jam ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hai, saya Ain. So hari ni sebenarnya kita ada cabaran nak bagi Sugi dengan Farid. Iaitu cabaran siang ketam. So tahu ke tak? Pastinya saya tak tahu. Tapi kita cuba. Kali terakhir kami siang ikan pun tak jadi. Sugi dengan Farid berjaya ke tak? Kita tunggu lepas ni. Good luck guys. Kita berehat seketika, kembali lagi dengan cabaran siang ketam. Baik, terima kasih Encik Habil. Terima kasih. Encik Habil, macam mana siang ketam, Encik Habil?